tidak akan terjadi kiamat sebelum orang Islam memerangi orang Yahudi. Maka orang Islam membunuh mereka sampai orang Yahudi bersembunyi di belakang batu dan pohon. Maka batu dan pohon itu berkata, "Ya Muslim, wahai hamba Allah, inilah orang Yahudi di belakangku. Inilah orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah, kecuali pohon gharqad, kerana sesungguhnya ia adalah pohon Yahudi." Pernah tengok pokok gharqad? Balik cari dalam internet. Saya nak cerita pun, dia pokok dia bukannya besar-besar sangat pun. Dia macam pokok tua tau, macam pokok oak tau. Dia jenis besar macam pokok oak. Nak cerita macam oak. Saya pun tak tahu nak cerita. Tapi saya pernah lihat dan pernah tengok pokok tu ketika mana kami di Jordan. Kita pernah tengok pokok tu. Sebab pokok tu ada banyak di Syam. Di Syam. Kenapa dikatakan pokok tu pokok Yahudi? Wallahu a'lam. Kenapa dikatakan pokok tersebut merupakan pokok Yahudi, wallahu a'lam. Mungkin kerana Yahudi tanam ataupun dan sebagainya, kita tak tahu. Minta dikaji dan minta diteliti. Yang penting kata Nabi SAW, pokok gharqad, di mana pokok gharqad ini Yahudi boleh bersembunyi di belakangnya, dan apabila orang Muslim ataupun orang Islam mencari Yahudi, pokok gharqad ni sahaja yang tidak akan memaklumkan kepada kita. Selebihnya batu bata ke, pokok ke, almari ke, kindergarten ke, semua akan maklumkan kepada kita. Kalau sekiranya ada. Allahu a'lam. Okey. Tapi di Syam banyak. Di Syam, di Jordan, di Syria, di sempadan dengan Israel, banyak pokok gharqad. So pokok ni telah dilabelkan pokok Yahudi. Di sisi umat Islam dia adalah pokok Yahudi. Pokok Yahudi. Dia bukan pokok Christmas lah. Kadang orang ingat pokok Christmas. Itu pokok pine. Itu pokok pine lain. Ini pokok gharqad. Malaysia je tak? Malaysia anda tak tahu. Yang tu anda kena pergi tengok dulu. Tapi kalau kita tanam tidak ada hukum Arab tanam. Dia macam ni. Dia cerita dia macam ni ya, tuan-tuan dan puan sekalian. Benda-benda yang menjadi satu kebanggaan selain daripada agama Islam, yang menjadi kebanggaan, yang menjadi tanda mercu kepada agama-agama selain daripada Islam, umat Islam kena elak lah. Kena elak. Jangan kita ambil mudah. Tuan-tuan dan puan sekalian, ulama-ulama kita pun yang daripada kalangan ilmuwan-ilmuwan Islam, ulama-ulama terdahulu contohnya yang mengharamkan anjing, dan juga di antara mereka yang mengharuskan makan anjing pun ada, disebabkan tidak ada dalil khusus tentang larangan makan anjing. Ada ulama-ulama terdahulu, tuan-tuan dan puan sekalian, di antaranya diriwayatkan di dalam mazhab Maliki boleh makan anjing. Dia belah anjing ke? Tak belah anjing. Kenapa dia tak belah anjing, tuan-tuan dan puan sekalian? Pasal anjing ini bukan merupakan haiwan peliharaan asal bagi orang Muslim, Islam. Islam yang sebut, Nabi sebut kucing. Ambil kucing, belah. Belah banyak-banyak. Tapi bagi makan anak lebih daripada bagi makan kucing. Orang kita terbalik, bagi makan kucing lagi banyak salam tu. Lagi banyak daripada dia bagi makan anak dia sendiri. Makanan kucing mahal. Tuan-tuan, saya pernah ada jiran, subhanallah. Makcik dia dah meninggal dunia dah, rahimahullah. Dia belah kucing sungguh banyak sungguh di rumah dia. Dia orang tua dah pangkat. Tua sangat dah. Jadi hidup dia, rumah dia tu dengan kucing ni. Bukan kucing jenis bulu kembang tu kita ni. Orang KL ni kucing canggih dah. Dia cari bulu kembang, dia cari hidung kepek masuk dalam tu. Yang muka pelik-pelik sikit. Bagi makan hak mahal-mahal, elok-elok, kembang tu macam jenis lah. Hak ni kucing, kalau orang utara panggil kucing
Kucing calang, kucing korak, kucing biasa, kucing kampung ni. Hak duduk jenis curi ikan dalam rumah orang. Tuan-tuan, saya ingat lagi masa balik-balik, kalau balik kita beli ikan kan. Dia makcik, dia duduk seorang-seorang, dia memang duduk seorang dalam rumah tu. Dia lalu, abang ada ni nak bagi makan sikit kat kucing ni. Kita pun kata, tunggu saat tu tak? Dia tak nak. Tunggu saat lah. Kita pun ambil tu bagi dekat rumah, bagi dekat mak pun bersiap-siap. Kepala-kepala tu kita nak bagi. Kepala-kepala tu kan ni. Kita pun bagi kat dia. Apa ni bagi kepala? Tadi tu nak tengok beli ikan termenung banyak. Tu nak bagi makan ikan termenung. Ikan termenung fresh kat kucing dia. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan bagi dia. Jaga kucing semua. Kira cat woman tu. Kalau kat kampung tu. Memang dia hidup dengan kucing ke? Tunggu. Bagus. Subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita cakap apa tadi? Bab pokok al-gharqad. Benda-benda yang menjadi kesukaan ataupun minat ataupun mercu tanda kepada agama mana-mana agama selain daripada Islam, maka hendaklah umat Islam berusaha untuk mengelakkan ia. Jadi bila sebut pokok gharqad, pokok Yahudi, pergi tanam ke? Elakkan daripada menanam pokok-pokok seperti ini. Tapi kita tak bimbang pasal Yahudi ni dia bukan agama dakwah. Dia adalah agama bangsa. Dia pun tak dakwah. Dia adalah agama ketuanan. Ketuanan Yahudi. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi dia tak ada kaitan. Kita tak boleh aku nak masuk Yahudi, tak ada. Sebab bagi Yahudi, selain daripada mereka adalah anjing, selain daripada mereka adalah manusia-manusia yang lekeh. Sebab itu bagaimana cara mereka nak merosakkan manusia-manusia lain, nak merendah-rendahkan manusia-manusia lain dengan mereka mendatangkan dunia kepada manusia. Dia pun bukan dakwah jom masuk Yahudi, tak ada. Itu missionary, itu Kristian. Kristian saja yang buat kerja dakwah ni. Balik Kristian. Islam saja dia buat kerja dakwah ni, sebarkan agama Islam. Tapi Yahudi tidak. Yahudi dia hanya nak nabi daripada bangsa dia. Dia nak duduk dengan bangsa dia, mana-mana dia pergi cari tempat duduk bangsa dia. Sebab tu dia berpakat berhimpun di Madinah. Yahudi mana pergi buat perkampungan di Mekah? Sebab apa? Sebab telah tertulis di dalam kitab mereka bahawasanya Nabi akan muncul di tempat yang mana banyaknya di sana pokok-pokok kurma. Jumpa mereka di Madinah. Itu adalah Yahudi, adalah agama bangsa. Wallahu a'lam.